Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana pada pagi yang baik ini kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan pengajian kita dalam tajuk bersihkan hati yang kotor. Ini tajuk yang kitanya diminta supaya kita dapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perkara yang perlu kita jaga sangat ialah jaganya hati. Kerana Allah dia tak pandang pada luaran kita. Allah tak pandang pada zahir kita, tapi yang dipandang ialah hati kita. Ramai di kalangan kita sibuk jaga muka, tapi jarang kita nak jaga hati. Padahal jaga hati itu perkara yang utama dalam hidup kita. Jaga muka pun, tapi kalau hati kita kotor, tak ada manfaat pun kitanya. Dalam hidup kita ramai sangat orang yang mukanya terjaga, tapi hatinya tak terjaga. Yang ni yang jadi bahaya. Di antara sebab kenapa hati kita ni kotor, kerana kita banyak buat dosa. Ataupun kita membiarkan dia dalam keadaan yang tak ada buat apa-apa. Pun sama juga. Dalam hidup kita ni, hati kita ni kotor ni sebab dua sebab. Yang pertama, sama ada kita ni dalam keadaan kita berbuat dosa ataupun kita tak buat apa-apa, pun kotor juga. Dalam hidup kita ni maknanya hati kita ni kena sentiasa hidup dan hidup. Tak boleh hati kita ni dalam keadaan yang diam saja. Kalau diam saja pun hati kita kotor juga. Sebagaimana kita tengok kenderaan kita ataupun kasut kita letak je dalam almari misal contohnya. Lama-lama berhabuk juga kasut kita ni sendiri. Dan dia akan jadi usang bagi kasut yang dibiarkan begitu saja. Demikian juga dengan hati kita. Hati kita ni kadang-kadang orang tanya, buat apa sekarang? Dia jawab, buat je dia sebut. Ni biasa orang kita jawab demikian. Tak ada kerja dah tu. Dia tak ada kerja ni menyebabkan dianya duduk saja-saja. Pun tak boleh juga. Ataupun kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Menyebabkan cepat sangat hati kita jadi kotor. Ni yang menyebabkan Islam diajar, hidup ni tolong bersihkan hati. Bersihkan hati yang kotor. Macam mana nak bersihkan hati dalam hidup kita ni? Kalau kita boleh senarai sikit lah. Dalam kitab ni tak tulis macam mana kita nak bersihkan hati. Antaranya kita nak bersihkan hati kita ni, rajin baca Al-Quran Karim. Baca Al-Quran sepanjang masa. Dalam hidup kita ni, baca, dengar Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ini cara nak bersihkan hati. Yang pertama. Yang kedua, macam mana kita nak bersihkan hati? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dalam hidup kita. Banyakkan kita berselawat. Yang ketiga, kita nak bersihkan hati kita ni dengan kitanya bertaubat pada Allah. Minta ampun pada Allah. Setiap masa, setiap ketika ni, mulut kita ni latih pada kita, Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ini di antara kalimah yang mulut kita ni sentiasa buat demikian. Yang seterusnya, macam mana kita nak bersihkan hati? Duduk dalam majlis ilmu. Duduk je dalam majlis ilmu. Datang majlis-majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu. Ni pun satu cara untuk nak bersihkan hati. Satu Islam disuruh kita duduk majlis ilmu. Rasulullah pesan, kalau kamu berjalan, kamu berjumpa dengan taman-taman syurga, fartak biha. Kamu duduk di taman syurga itu. Fartak ni maknanya ambil kesempatan untuk duduk seketika di tempat yang demikian. Lalu sahabat-sahabat tanya, apa dia taman syurga atas dunia ni ya Rasulullah? Rasulullah sebut majalisil ilm. Majlis ilmu kata Rasulullah. Ataupun majlis zikir.
kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian macam mana kita nak bersihkan lagi hati kita ni? Ziarah orang miskin dan anak yatim. Ini di antara cara nak bersihkan hati kita. Ziarah anak yatim, orang miskin dan orang sakit di kalangan orang Islam. Dia akan membersihkan hati dalam hidup kita. Ini cara bagaimana Allah nak suruh kita bersihkan hati. Kemudian macam mana lagi kita nak bersihkan hati? Rajin berintikaf di rumah Allah. Duduk intikaf, ambil peluang kita berintikaf. Kadang-kadang kita ni bila kita tak ada kerja, pergi masjid duduk berintikaf. Di masjid itu sendiri. Ni semua cara nak bersihkan hati. Ni cara demikian. Dalam Islam disuruh jaga sangat. Nak suruh bersihkan hati lagi, jaga pandangan mata, jaga tangan kita, jaga mulut yang keluar, bahasa yang keluar daripada tubuh badan kita ini sendiri. Ni semua ni cara nak bersihkan hati. Islam suruh jaga, dipanggil demikian. Macam mana lagi nak bersihkan hati? Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam. Bila kita rajin bangun tahajud malam, akan bersih hati kita. Islam diajar demikian pada diri kita. Hari ini kita sambung sikit. Dalam disebutnya, andai ia semakin kotor, pasti kelakuan kita akan menjadi rosak. Bila hati kita kotor, kelakuan kita pun jadi rosak. Kalau akhlak kita sudah rosak, pastilah diri akan jauh daripada Allah Ta'ala. Kalau sudah jauh dengan Allah, tentu saja kita akan terasa berat untuk melakukan kebaikan, baik dalam ibadah ataupun dalam kehidupan sosial kita. Mengapa kita jadi berat nak buat benda yang disuruh oleh Allah? Kerana hati kotor. Hati kita ni kalau kotor, jadi berat terus nak buat benda yang disuruh oleh Allah. Perhatikan kita kan, nak baca Quran, jadi berat je pada kita. Kenapa berat ni? Kerana hati kotor. Sembahyang, bila nak sembahyang tu jadi berat je pada kita. Nak bangun solat, kenapa jadi berat? Kerana kitanya hati kotor. Cuba hati yang jernih, tak sabar-sabar nak solat. Dia akan jadi demikian. Ni gambaran bagaimana Islam disuruh jaga sangat hati kita. Kalau kamu dah mula malas pada diri kamu, dah mula dalam diri kamu ni perasaan berat je nak buat benda yang disuruh oleh Allah, tanda kamu ni sedang dalam keadaan kekotoran hati dan jiwa kamu. Mengapa? Kerana hati nurani yang biasanya menuntun untuk berbuat kebaikan sudah tidak kita hiraukan lagi. Seruan nurani yang mengajak melakukan kerja baik tidak dihiraukan. Ajakan melakukan kebaikan dipandang enteng pada seorang, dipandang rendah je pada seorang. Tiada tempat untuk kebaikan, malah bisikan syaitanlah yang mengambil alih dalam hidup seseorang. Kita jadi malas malas tak bermaya je pada diri kita. Sebab tu Rasulullah bila kena penyakit yang macam ni Rasulullah suruh kita baca doa. Doa apa dia? Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong bantulah saya dalam saya ni sentiasa mensyukuri nikmat kamu. Allahumma a'inni ala zikrika, dalam menyebut nama kamu. Wa syukrika, dalam mensyukuri setiap nikmat kamu. Dan yang tiga, wa husni ibadatik, dan biar semakin cantik amalan saya. So itu rasa berat untuk melakukan kebaikan perlu dilawan dengan semangat mujahadah. Kalau kita malas je pada kita ni, lawan dengan kesungguhan pada diri kita ni. Semangat yang kuat pada jiwa kita, pada jiwa diri kita, itu perlu digunakan sebaik mungkin walaupun perlu melawannya. Lawan Tambah peliknya kita ni kan, Allah buat lagi kita tua, lagi kita berusia, lagi kita malas. Ni dia jadi demikian. Lagi kita berusia ni, yang malas je kita ni. Tak bermaya je. Pada diri kita ni. Ni dia jadi demikian. Tapi jiwa kita ni jangan jadi malas. Islam suruh lawan. Yang dalam, lawan yang kat luar. Yang kat luar ni, malas kan. Kita masuk ke dapur pun malas. Kita duduk kat ruang tamu pun malas. Kita buat apa saja malas je kita. Kadang-kadang kuih-kuih begitu je tangan. Tangan kita tu kan. Kita duduk je, asal nak duduk. Nak makan pun malas.
Dia jadi malas je tu badan kita ni. Tapi Islam disuruh yang dalam tu lawan. Lawan. Jangan biarkan kat luar. Nanti kalau kamu layan yang luar ni, menyebabkan rosak kat dalam. Sebab tu kita tengok kan, ibu kita, ayah kita yang tua-tua kan, nak tidur je dah hidup. Nak tidur je dia. Bangun daripada tidur. Semayang subuh. Siap semayang subuh, tidur. Tidur dia. Bangun sekejap pukul 10, pukul 11. Bangun pukul 10, pukul 11 tu, makan sikit sarapan pagi, tidur pula dia. Ambil masa untuk qailulah konon-konon. Dia jadi demikian. Kemudian lepas tu bangun balik Zuhur. Siap makan Zuhur tu, tidur pula dia. Lepas pada Zuhur tu kan, tidur balik. Kemudian kita tengok tak bermain, tak lawan. Lama-lama dia jadi akal dia tak sama dengan akal orang yang biasa. Orang normal. Kenapa dia? Kerana dia membiarkan diri dia. Waktu Islam larang. Jangan biarkan demikian. Kalau kita biarkan demikian, menyebabkan hidup dia ni semakin tak berfungsi. Islam larang. Sebab tu sebut pada mak kita, ayah kita, jangan banyak sangat tidur, mak. Jangan banyak sangat melayan kemalasan tu. Malas pada kita. Cakap dengan elok lah. Jangan kita tengking-tengking mereka pula. Kitanya bercakap dengan lemah lembut. Sebut elok-elok pada mak kita dan ayah kita. Dengan tujuan apa dia? Tujuan suatu hari nanti kita pun jadi macam dia je. Kalau kita ni, kita tengok dia kan, lama-lama bila kita sampai usia tua kita macam dia tu, kita jadi macam dia juga. Jadi sekarang kita dah set dah dalam hidup kita. Jangan biarkan nanti yang menyebabkan apa dia, bila kita jadi malas-malasan ni, hati kita ni jadi kotor. Hati kita jadi kotor. Cepat nak marah, misal contohnya. Punca apa jadi cepat nak marah? Puncanya kerana kita dah bermalas-malasan, hati kita ni jadi kotor. Bersihkan hati. Baca Quran. Bagi tahu pada mak kita, baca Quran, mak. Jangan malas. Bila baca Quran, akal kita ni bergerak. Kenapa baca Quran ni akal kita bergerak? Kerana kita lafaz di mulut. Kemudian kita tengok tu bacaan tu laju kan ke depan. Kita nak baca biar bersambung bacaan kita ni. Jangan bacaan kita ni satu-satu. Jangan begitu. Tapi nak suruh bersambung tu, mata kita liar ke depan. Yang menyebabkan akal kita ni dia bergerak. Dia bergerak kerana apa dia? Kita nak tengok apa lagi kat depan. Itu yang penting. Latihan pada diri kita demikian. Yang tu kita minta supaya istiqamah. Ya. Memang begitu. Itulah manusia. Manusia ni dia ada macam tu. Tapi kita jangan biarkan pasang surut itu berkekalan. Jangan. Bahaya. Tenggelam timbul. Tenggelam timbul ni bahaya. Dalam diri kita. Macam kita kan. Rasa rajin nak dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki. Misal contoh. Rasa malas. Tak nak datang lah. Kita jadi demikian. Ni tenggelam timbul. Ya. Hati itu ada masalah. Kalau hati yang jernih, dia tak jadi macam tu. Hati yang bersih ni, dia rasa seronok je memanjang. Tambah ada amal ibadah ni, bila ada peluang beramal ibadah, dia akan rasa itulah kesempatan yang dia ada. Dia akan berebut ruang-ruang yang Allah bagi pada diri dia. Waktu Rasulullah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak suruh kita ni semangat, Rasulullah sebut apa dia? Iqtanim, rebut. Rasulullah sebut. Rebut. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Rebut peluang yang Allah bagi 5 masa sebelum datang 5 masa dalam hidup kamu. Rasulullah kata jangan kamu lepas peluang ini. Peluang ni kalau kamu lepas, kamu malas-malas, biar je orang. Akhirnya kamu terlepaslah nikmat ni. Nikmat apa dia? Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum kamu jatuh tua. Rasulullah dah sebut dah. Rebut peluang tersebut. Kemudian masa bila lagi? Orang muda, kamu tolong rebut peluang ini. Masa bila lagi dalam hidup kamu? Dalam hadis Rasulullah sebut, sihataka qabla saqamik. Waktu sihat sebelum kamu jatuh sakit. Ini ambil peluang. Bila lagi? Wa ghinaka qabla faqrik. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin dalam hidup kamu. Orang kaya ni ingat ke dia jadi rajin ke? Dia jadi malas. Orang kaya ni dah kaya, dia jadi malas lah.
malas dah nak cari duit, malas dah dalam hidup dia nak jalan, malas dalam hidup dia. Waktu mana kamu kaya sebelum kamu jatuh miskin. Kita kata kaya malas ustaz. Malas. Orang kaya je malas. Malas nak pergi masjid, malas nak pergi mendengar kuliah. Ini nak sebutnya orang kaya. Dah kaya, dia jadi malas. Kita kata kalau kita jadi miskin, miskin lagi malas. Nak sebutnya. Bila kaya pemalas, miskin lagi malas. Orang miskin, malas je dia. Dia biarkan diri dia tu miskin. Cuba tengok orang miskin kan. Dalam hidup dia. Dia dah miskin dah. Malas juga dia. Patutnya dia dah miskin. Biar dia rajin lah. Dalam hidup dia, biar berusaha lah sikit. Keluar daripada kepompong kemiskinan itu. Tapi tak. Dia biarkan dalam hidup dia miskin tu. Berselerak je rumah. Bersepah je dalam hidup dia. Tak ada ruang untuk dia nak membangunkan jiwa dia. Ini nak sebutnya demikian. Orang kaya pemalas, orang miskin pun jadi malas. Oleh demikian, kamu buang perasaan ini. Kamu keluarkan diri kamu daripada kepompong ini. Bila lagi? Wa faragaka qabla syughlik. Waktu mana kamu lapang sebelum kamu jatuh dalam keadaan sibuk. Ini ambil peluang. Rasulullah sebut demikian. Yang kelima Rasulullah sebut wa hayataka qabla mautik. Waktu mana kamu hidup sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Ambil peluang dalam hidup kita demikian. Kemudian sebab itu rasa berat untuk melakukan kebaikan perlu dilawan dengan semangat mujahadah. Mujahadah maknanya bersungguh-sungguh. Lawan. Jangan kita ni tak lawan. Ini lawan. Asyik hidup kita ni melayan je hawa nafsu, bahaya. Bahaya dalam hidup kita. Kena ada perasaan kita nak lawan. Bangun. Jalan. Kita sebut demikian. Jangan kita biarkan diri kita ni diseliputi dengan perasaan kemalasan yang berpanjangan. Semangat yang kuat pada jiwa diri kita perlu kita itu perlu digunakan sebaik mungkin, walaupun perlu melawan. Di sana Allah Ta'ala akan memberi kelebihan andai kita melawan perasaan itu, dan Allah akan perbetulkan semula jalan hidup kita. Kena lawan sikit. Jangan dilayan sangat dalam hidup kita. Inilah kekuatan kita sebenarnya. Nak lawan perasaan dalam jiwa kita yang kerana hati kotor, dikesan jadi demikian. Bila hati kamu kotor, menyebabkan diri kamu tak berkeupayaan dalam hidup kamu nak melawan itu. Sebab itu kita jangan tinggal doa. Seperti yang kita sebut tadi lah. Doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ni doa yang memang Allah tunjuk sungguh. Yang kita ni perlu dapatkan pertolongan daripada Allah. Jangan hidup kita ni, biarkan hidup kita dalam keadaan terbiar begitu saja, jangan. Melawan pada diri kita ni. Apabila kita sentiasa berhadapan dengan banyak ujian dan ketika kekuatan hampir tiada, jangan sekali-kali mengalah. Jangan mengalah. Selagi mana nyawa kita ada, lagi mana kita orang Islam, jangan mengalah. Islam disuruh kita ni sentiasa bersemangat. Semangat pada diri kita ni. Jangan kita ni, bila tak ada ruang untuk kita nak buat sesuatu benda, kita pun terus berhenti. Jangan. Tetapi mencuba dan mencuba. Mencuba dan mencuba, akhirnya lepaslah kita. Jangan kita jadi dalam keadaan yang kita ni tak berupayaan untuk nak melawan sesuatu bila berhadapan dengan ujian. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan jadikan ujian itu sebagai alasan untuk lemah melakukan kebaikan. Jangan kita pula jadi ujian. Ujian, bila kita dah sakit, kita pun malas nak bersedekah. Orang tanya, kenapa tak bersedekah? Dia jawab, dah sakit kan? Orang kena sedekah dengan saya. Bukan saya kena sedekah dengan orang. Padahal, bila kita sakit, lagi banyaklah kita bersedekah. Masa kita ni, pelik kan orang kita kan? Allah, bila dia nak matikan kita, Allah bagi tanda. Tanda di antara tanda kita ni apa dia? Disakitkan kita. Di antara tanda kan? Dalam kitab disebut tanda besar yang kita akan mati apa? Bila kita demam. Bila kita demam, itu tanda besar kita akan mati. Jangan kita ingat bila kita demam, oh ni tak apa, biasa-biasa je. Tak. Demam tu tanda kematian. Tanda kematian. Dalam kitab dia sebut. Dalam hadis-hadis Rasulullah pun sebut. Bila seorang yang dia kena demam, dia jangan ingat demam tu demam biasa, jangan.
Ramai mana orang demam sesama je mati. Allah jadikan demam salah satu benda yang menyebabkan dia mati. Di antara tanda besar Allah jadikan demikian. Bila begitu, kita ni demam je, derma. Biar banyak sikit. Bagi terus. Kenapa dia kita derma? Bila kita demam tersebut, kita nak tukar terus harta benda kita untuk ke akhirat Allah. Jangan kita simpan lagi. Ramai dah orang kita ni dia meninggal dunia. Di saat mana harta dia tak sempat dia nak alihkan kepada akhirat. Harta dia tertinggal dekat dunia. Padahal dia sibuk cari. Tinggal alih je. Daripada dunia kepada akhirat Allah. Tapi dia tak yakin dia akan pergi ke akhirat lagi. Jadi oleh demikian dia simpan. Satu hari mati dia. Allah matikan dia. Bila Allah matikan dia, di saat mana Allah matikan dia, tertinggal harta dia tak bawa. Macam orang berjalan tertinggal pasport, tertinggal kad kenalan, tertinggal handphone, misal contoh. Bila kita tertinggal handphone, orang kita corner balik. Kan pergi ambil balik kan. Kerana pentingnya handphone sekarang ini. Nak berjalan kalau tak ada handphone, baik tak payah berjalan. Dia sebut demikian. Dia kena ada juga handphone. Tambah-tambah, kalau suami tertinggal handphone pada isteri, misal contoh. Lagi berdebar dia. Nak sebutnya demikian. Isteri pula pegang. Isteri pula tahu lock dia tu. Isteri tahu password dia tersebut. Baca je mesej dia. Tiap kali mana baca mesej tu, berdebar lebih pada dia baca Quran. Nak sebutnya. Gambaran apa? Gambaran nak sebutnya, di waktu ini, kita ni jangan sampai tertinggal. Waktu mana kita sakit, alihkan cepat-cepat. Harta kita ni alih kepada akhirat terus. Nak suruh, sekejap lagi bila masuk dalam kubur, kita jumpa balik barang tersebut. Itu cara di kalangan ni. Tapi sayang kan, orang yang hati dia kotor, dia tak nampak akhirat. Bila dia sakit, dia biar. Moga-moga sembuh, konon-konon. Dia akan jadi demikian. Naknya, padahal Allah dah bagi dah tanda, lepas pada sakit, mati. Ini patutnya demikian. Tapi, dalam hidup kita ni, betapa ramai di kalangan kita mengharapkan lepas sakit, sembuh balik. Yang menyebabkan dia tertinggal, terlewat ni. Tahu-tahu dia menghadap depan Allah. Anda tengok ramai dah, orang yang demikian. Bila dia sakit kan, demam, ada di kalangan keluarga anda sendiri, demam, pergi ke hospital. Kita pun telefon pada dia. Macam mana? Tak apa, biasa je dia sebut. Tak ada apa-apa tu. Dia sebut, kita kata, perlu balik tak? Nak ziarah dan sebagainya. Dia jawab, tak perlu. Dia kata, Ustaz banyak lagi kerja. Buat dulu urusan yang tu. Duduk 3 hari masuk ICU. Demam dia tu masuk ICU. Lepas tu kita pun berkejar. Tak sampai 2 hari, meninggal dunia terus. Nak sebutnya gambaran bagaimana Allah nak panggil seorang sekejap je dalam hidup. Cara Allah jadikan demikian. Waktu mana dia pergi ke hospital tu, elok-elok je. Berjalan elok-elok. Pergi ke hospital. Sampai di hospital, doktor cek tu. Cek yang ni. Doktor sebut, duduk atas katil lah. Duduk atas katil. Bila duduk atas katil saja, kita kata tak boleh pergi ke mana? Tak boleh dah, doktor kata. Kena duduk lah. Kita nak cek ni. Cek. Dapati rupa-rupanya ada penyakit yang berat dalam tubuh badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Waktu tu, yang kita berjalan tadi, yang elok-elok tadi, dah habis dah nikmat. Dah terbaring. Tiba-tiba terbaring tu, tiba-tiba doktor bagi ubat. Nak lawan penyakit ni. Dengan ubat tu, bertindak balas lagi penyakit ni. Yang menyebabkan masuk ICU. Tak sedar diri terus. Tengok kan orang yang kena demam denggi kan. Demam denggi dan sebagainya. Lepas pada tersebut, tiba-tiba sampai ajal dalam hidup dia. Rupanya, dalam hidup kita ni, jangan kotor hati kita, jangan. Biar jernih, biar nampak akhirat dalam hidup kita. Kalau tidak, kita ni akan tak nak buat sesuatu. Bila kena ujian, lesu dan tak bermaya pada diri kita. Jangan sekali-kali mengalah. Jangan jadikan ujian itu sebagai alasan untuk lemah melakukan kebaikan. Jangan ada perasaan bahawa tiada manfaat untuk kita akibat sering diujinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan kita rasa demikian. Kita ni tak bernilai kot. Kenapa tak bernilai? Asyik kena ujian je dalam hidup. Jangan demikian. Bersemangatlah melawan perasaan lemah itu. Allah Ta'ala akan sentiasa ada bersama dengan kita. Dengan syarat hati kita tadi bersih. Jangan pernah rasa berat untuk melakukan kebaikan. Lawan lagi. Nak buat benda yang disuruh oleh Allah ni, jangan rasa lemah, tak bermaya. Jangan. Dalam buat benda yang disuruh oleh Allah ni, kita sentiasa bersemangat pada diri kita ni. Kerana dia tidak pernah jemu membalas kebaikan kita tadi. Kita kena ingat, setiap kali mana kita buat baik, bukan kita buat baik pada orang, tapi kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri. Anda sentiasa sebut benda demikian. Kadang-kadang kan kita ni jadi cepat kecewa. Bagi barang pada rumah jiran kita sebelah kan. Kita je bagi. Tapi jiran tak pernah balas. Jangan berhenti. Bagi. Jangan sampai kita ni bagi. Jiran kita ni lama-lama dia diam je. Tak balas-balas langsung. Kita pun tak nak lah. Jangan berhenti berbuat kebaikan. Dia jadi demikian. Kita senyum pada orang kan. Anda biasa buat contoh ni. Kadang-kadang kita senyum pada orang. Bila kita senyum pada orang tu, orang balas balik. Orang masam muka dengan kita. Kita jangan berhenti. Daripada kita nak masamkan muka. Senyum je. Kita jawab pada dia, saya bukan senyum pada awak pun. Saya senyum pada diri saya sendiri. Saya senyum untuk diri saya sendiri. Semua pahala-pahala tu balik pada saya. Cuba kita balas balik. Dia masam, kita pun masam juga. Benda apa kita dapat? Pahala patut dapat, tiba-tiba hilang. Pahala kita. Kita nak marah, dia tak balas senyuman kita tadi. Yang menyebabkan apa dia benda yang kita dapat? Dosa je kita dapat. Rugi dalam hidup kita. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Islam diajar demikian. Bila orang berbuat buruk pada kamu balas benda yang baik. Membalas benda yang baik. Dengan cara demikian, menyebabkan di waktu ini, dia akan membatalkan keburukan tadi. Semalam ada seorang perempuan, dia datang mengadu pada anak. Dia dengan suami dia lah. Dia mengadu, dia kata, Ustaz, dia kata, saya nak buat macam mana Ustaz? Dia kata, saya berubat 2-3 hari ni, yang sihir saya ni, suami isteri ni, rupa-rupa mak mertua saya sendiri. Mak mertua sendiri. Dia kata, mak mertua saya bila berubat tu, yang kena tu dia kata, mak mertua terus kena. Malam tu juga kena. Sakit. Dia sebut demikian, jatuh sakit, tak boleh bangun dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Saya ni kena ziarah tak mak mertua saya? Rasa galat lah dia sebut. Bila kes ni dibuktikan banyak sangat. Dan adik-beradik pun sebutlah, 30 tahun dah disihir oleh mak mertua. Nak sebutnya jadi demikian. Berkelahi suami isteri ni, tak usah cerita lah, dia sebut demikian. Dia kata, macam mana Ustaz? Anak kata, teruskan berhubung dengan mak mertua. Jangan berhenti. Pergi ya. Mak mertua berapa umur? 84 tahun dah. 84 tahun. Mula-mula saya kahwin, dia suka. Tapi lepas pada lama saya kahwin tu, mak mertua jadi tak suka dengan saya. Tak suka tu ada sebab-sebab tertentu lah. Boleh jadi masak tak pandai lagi waktu tu. Boleh jadi banyak benda. Di awal-awal perkahwinan kan. Orang perempuan ni di awal-awal perkahwinan, dia nak match dengan keluarga baru dia tu. Jadi payah dia panggil demikian. Jadi oleh demikian dia kata, mak mertua ni buat sesuatu pada saya lah. Dengan suami saya. Sampai kami ni nak bercerai-berai dah. Dalam rumah tangga. Habis macam mana Ustaz? Saya dengan dia tanya. Yang suami dia pula datang, saya nak buat macam mana Ustaz? Saya ni anak pada mak saya. Yang buat ni ialah mak saya juga. Saya nak buat macam mana? Anak kata, teruskan berbuat baik pada mereka. Jangan berhenti berbuat baik. Yang dia buat salah tu, dia tanggunglah depan Allah nanti. Ada pun kita kena ziarah ke mak kita yang sedang sakit? Kena. Dia kata, kalau saya pergi ziarah Ustaz, dia kata, saya balik demam pula. Dia sebut. Saya pula demam. Saya demam, dia pun demam. Mak ni demam, dia kata. Lepas tu, bila pergi ziarah tu, tak tahu, dia sebut banyak sangat dia sebut. Jadi ujian. Jadi macam mana? Anda kata, teruskan ziarah. Mak kita sebut demikian. Yang dia buat salah tu, dia jawab depan Allah. Ataupun dia minta ampun, dia minta maaf dengan kita. Maaflah. Jangan berdendam dengan mak kita. Rugi je kita nak berdendam dengan mereka sebut.
Ni ada orang-orang demikian kan. Yang anda jumpa mak sihir anak perempuan. Nak sebutnya mak ni dia sihir anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni cantik. Nak sebutnya gambaran dia nak pastikan anak perempuan dia ni tak boleh kahwin dengan siapa-siapa pun. Ni sampai tahap demikian. Anak perempuan dia kahwin. Bila kahwin anak perempuan dia ni kahwin. Allah. Suami ni tak tahulah dia sebut. Sampai keluar darah ni daripada kemaluan. Keluar darah, mancuk-mancuk darah keluar. Sihir dia sebut demikian. Manusia jadi demikian. Bila kita tanya kenapa? Kenapa? Dia sebutlah mak. Bila kita panggil mak dia tu, mak dia datang. Kenapa? Sebenarnya sebab apa? Makcik buat macam ni. Rupa-rupanya dianya nak sihir suami dia. Suami dia ni nak kahwin lain. Bila suami dia nak kahwin lain, dia pergi jumpa dengan Tok Bomoh. Tok Bomoh pula. Tok Bomoh ni bagi syarat pada dia. Boleh kita buat untuk suami ni jadi tunduk. Dengan syarat, bagi anak perempuan kamu pada saya. Dia sebut demikian. Dia ni nak selamat rumah tangga. Makcik ni dia sebut. Nak selamat rumah tangga. Dia rela serah anak perempuan dia. Supaya suami dia ni tak berumah tangga yang lain. Untuk dia sihirkan suami dia. Maksudnya dia serah tu, dia panggil. Tak boleh. Tok Bomoh kata, anak perempuan ni tak boleh kahwin dengan sesiapa pun. Anak perempuan ni untuk jin belaan dia. Senang cerita. Sampai tahap demikian. Macam-macam gaya orang ni kan. Atas dunia ni pelik-pelik orang. Kita tak terbayang manusia yang sekejam itu dalam hidup ini. Kita boleh berjumpa dengan orang macam-macam gaya orang ni. Selagi kita lakukan kebaikan kerana mengharapkan keredaan dia, keredaan Allah, pasti bantuannya akan hadir. Dia takkan pernah rasa berat untuk membalas kebaikan kita selagi mana kita tidak penat melakukan kebaikan karenanya. Jangan penat lah. Nak berbuat baik ni dalam hidup kita ni, jangan kita rasa penat pada diri kita, jangan. Bahkan kita sentiasa biar diri kita ni bersih je jiwa kita. Tak ada nak prasangka, tak ada kita nak jadikan diri kita ni dalam keadaan berburuk dengan orang lain. Tak ada. Apabila kita bersemangat dengan melawan segala perasaan itu, Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kita dan memudahkan segala yang kita lakukan. Bila kita bersemangat nak buat segala sesuatu ni, Allah akan mudahkan yang kita lakukan. Yakinlah, dia tidak akan membiarkan setiap kebaikan yang kita lakukan itu sebagai sia-sia. Allah tak akan biarkan setiap amalan kita ni sia-sia. Benda yang kita buat ni, semua ada kebaikan yang disediakan oleh Allah. Contohnya kita pergi ke kelas agama. Pada mulanya mungkin kita rasa malas dan berat untuk ke sana. Namun apabila kita lawan perasaan itu, hati kita akan merasa lapang dan tenang dan beruntung dalam diri kita. Nak datang belajar ni senang ke susah? Susah. Susah. Kita perasan, saya sendiri pun bila nak datang mengajar ni senang ke susah? Susah. Berat juga. Nak sebutnya kita nak datang, kenapa jadi berat ni? Syaitan datang ganggu. Yang nak datang pun susah. Nak datang ni, saya datangkan ustaz lambat pula datang dia. Dia akan jadi demikian dalam hidup kita. Kalau kita datang tiba-tiba ustaz tak datang, macam mana? Kita jadi perasaan demikian. Akhirnya kita ni berat je. Tak payahlah pergi. Malas lah kita pergi. Ni dia jadi berat demikian. Tapi kita lawan. Yang kita lawan tu, setengah-setengah orang tu heret kaki. Kaki tu heret. Nak sebutnya, susah sungguh dia. Tapi dia lawan juga. Allah bagi pahala ke? Allah bagi pahala. Allah sediakan pahala untuk diri kita demikian. Nak bangun tahajud kan? Senang ke susah? Susah. Bangun tahajud tu, langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Nak jumpa bilik air. Jumpa bilik air tu bersila pula dalam bilik air. Nak sebutnya susahnya kita. Tapi dalam susah kita tu, kita lawan. Lama-lama, lepas pada tu, kita rasa tenang je jiwa kita. Lapang je diri kita. Ada orang nak masuk bilik air tu, tergolek-golek dia. Nak masuk bilik air tu kan. Nak jumpa bilik air. Kadang-kadang tertidur depan bilik air. Nak sebutnya susahnya. Tambah hujan lebat pula. Allah, payahnya nak bangun malam-malam hari demikian. Malah pasti kita akan bersyukur kepadanya kerana memberikan pertolongan untuk melawan perasaan itu.
Mesti kita akan sebut, Alhamdulillah, kamu mudahkan aku, ya Allah. Kamu bagi kemudahan dalam mentaati perintah kamu, ya Allah. Bila hati sudah berasa lapang, ia memudahkan kita untuk menerima kekuatan yang diberikan oleh Allah. Bila kita rasa lapang dalam diri kita, masa ni lah kita akan rasa jadi kuat. Kuat kembali bila kita mentaati perintah Allah. Maka amat penting di sini dalam hidup kita untuk kita sentiasa membersihkan hati yang kotor. Soalnya, bagaimanakah yang kita boleh lakukan untuk membersihkan hati itu? Tidak lain dan bukan adalah dengan memperbanyakkan taubat. Kita sebut tadilah, di antara caranya taubat setiap hari. Kita sebut waktu ba'alaina, dan kami pohon pada kamu, ya Allah. Kamu waghfir dzunubana, ampunkanlah dosa kami dan maafkanlah kesilapan kami yang lalu. Berzikir dalam hidup kita ni, banyak berzikir. Zikir sebut je la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ni kan malah berzikir kerana kuat termenung. Bila kita kuat termenung, malah berzikir. Sebab tu hidup ni kena fokus. Jangan kita ni banyak termenung, jangan. Menung je kita. Tak tahu apa yang kita menung. Melayan je perasaan. Jangan. Dalam hidup kita, banyakkan zikir. Zikir kita ni apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali sehari. 40 kali sehari. Sebut yang tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang dan ulang. Ulang 40 kali sehari. Kalau ditakdirkan oleh Allah, hari yang kita baca tu, kita meninggal dunia. Dengan 40 kali sehari tu, Rasulullah kata apa dia? Allah jadikan pada diri kamu, Allah sediakan untuk diri kamu, syurga Allah untuk diri kamu, pahala kamu bagaikan pahala orang mati syahid di jalan Allah. Besar nilai. Kadang-kadang kita buat sikit je, tapi pahala yang Allah bagi tu banyak pada diri kita. Sikit je 40 kali sehari. Tapi 40 kali sehari ni, nak habis pun susah. Dalam hidup kita ni, nak jadikan demikian. Kemudian, mengalunkan bacaan Al-Quran, salat dan mengingati Allah Ta'ala. Bukankah dengan mengingati Allah Ta'ala itu hati akan menjadi tenang? Ramai orang kita kan, dia berhadapan dengan ujian hidup. Stres, tekanan dalam hidup. Allah jadikan dengan ingat pada dia je, akan melapangkan dada kamu sendiri. Kenapa? Bila sebut nama Allah, darah kita yang tak stabil tadi, dia akan jadi tenang balik. Cuba tengok orang yang buat kajian kan. Dia buat kajian. Dengar lagu dengan dengar Al-Quran. Beza terus. Dengar lagu tu, yang bila dengar lagu tu, nyanyian-nyanyian tu, darah tu naik. Naik graf tu, dalam keadaan yang tak menentu. Darah ni, orang ambil darah, sampel darah. Kemudian orang ambil dengar Al-Quran. Darah ni dengar Al-Quran. Dengar yang disebut dengan lagu-lagu dahulu. Ni, naik. Tapi, bila sebut saja baca Al-Quran Karim, darah ni mendatar, tenang je. Tu baru darah. Bayangkan hati kita. Hati kita ni dalam keadaan yang gelisah jemanjang. Dengar lagu, lagi gelisah. Orang yang hidup dengan menjadi penyanyi, pelakon dan sebagainya. Tenang ke hidup dia? Tak tenang. Tak tenang dalam hidup. Gangguan ni Allah sajalah yang tahu dalam hidup mereka tersebut. Tapi orang yang hidup dengan Al-Quran, tenang hidup mereka. Tenang. Allah bagi tenang je dalam hidup. Kadang-kadang kita tengok kan, orang pergi masjid tu, naik kereta kancil je, anak 12 orang dalam kereta. Nak sebutnya, mak ayah keluar tu, keluar ramai-ramai. Nak sebutnya, keluar daripada kereta pergi masjid. Nak sebut tenang je hidup dia. Ada orang yang kereta mewah, ada driver lagi. Tapi dia duduk belakang lagi. Tapi masam je dalam kereta. Nak sebutnya, ni betapa bahagianya hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan agama kan. Kadang-kadang anda pergi ke masjid-masjid. Bila dekat maghrib tu, anda ni di antara orang yang kerap pergi masjid-masjid seluruh Malaysia. Bila kadang-kadang kita sampai awal dekat masjid tu, nak pergi ceramah tu, datang kereta, buruk dah kereta. Kereta kancil je. Tapi bila mak ayah buka je pintu, berhenti je buka pintu, keluar anak tu, ramai. Daripada kereta tersebut. Kata bahagianya hidup. Bahagianya hidup. Kita tunggu bila kereta mewah nak datang.
Tak ada, tak datang pun. Maknanya apa? Sengsaranya hidup dia. Walaupun digambarkan hidup dia ni bahagia, tapi di saat mana di hidup sebenar, dia tak sebegitu. Kalau para hadirin sekalian pergi rumah-rumah mewah kan, rumah besar dan sebagainya, para hadirin sekalian ingat kebahagia ke hidup mereka? Tak. Rumah dia kosong, sunyi je. Bunyi cicak je kuat dalam rumah mereka tersebut, dibandingkan dengan keriuhan suara-suara manusia. Kadang-kadang kita pergi rumah flat dia, rumah sempit je rumah dia kan, tapi meriah je rumah, riuh je dengan suara anak-anak, suara kekeluargaan dipanggil. Untuk apa kalau rumah besar sampai diam je dalam bilik masing-masing? Ini benda yang terjadi di kalangan kita, hilang dipanggil ketenangan dalam hidup mereka. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hendaklah kamu ingat, dengan kamu menyebut nama Allah akan menjadikan ketenangan dalam hati kamu. Benar, dia adalah tumpuan kita, bukannya makhluknya atau yang selain daripadanya. Sebab tu saya sebut banyak kali kan, hidup ni bercintalah dengan Allah, jangan bercinta dengan makhluk. Kalian hidup bercinta dengan makhluk, kalian akan kecewa dalam hidup. Bercinta Allah jadi tumpuan dalam hidup. Maknanya sekarang ni, cubalah belajar untuk mengalihkan rasa cinta pada makhluk kepada rasa cinta pada Allah. Letak dalam diri kita, bila kita boleh letak rasa cinta pada Allah, segala benda dengan makhluk ni, kita rasa itu satu perjalanan kehidupan sementara. Dengan makhluk ni, kita buat macam-macam gaya pun, kita pasti akan terasa hati. Dengan orang dia panggil, tapi dengan Allah kita tak akan terasa hati. Ni dengan orang kita macam mana pun kita jaga. Para hadirin sekalian perhati ya, para hadirin sekalian jaga suami kita. Jaga suami kita. Apakah kita akan rasa tenang sepanjang masa dengan suami kita? Tak. Kadang-kadang menyampah juga tengok muka orang tua ni. Dalam hidup kita, dalam hatilah, kita tak sebut kat luar pun. Tapi nak sebutnya, ni kita dengan orang pasti kita akan terasa hati. Tapi kita dengan Allah kita tak akan terasa hati. Kenapa kita dengan Allah tak terasa hati? Kerana dia puncak tumpuan dalam hidup. Dalam hidup ni, letakkan rasa cinta pada Khalik, bukan rasa cinta pada makhluk. Kalau kita letak rasa cinta pada makhluk, kita akan kecewa dalam hidup. Banyak benda yang kita akan kecewa. Tu cara dalam hidup kita ni. Ni kita tak duduk seorang-seorang, duduk berdua dengan suami kita, mula kita sebut, I love you, you love I. You must love I. Nak sebutnya demikian. Kitanya demikian. Tak payah. Tak payah. Dalam hidup kita, kita sebut, ana uhibbuki fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Dia pun sebut, ana uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu kerana Allah. Allah yang menyuruh. Tapi kita, cinta kita yang sebenar untuk Allah. Untuk Allah dalam hidup. Yang kita, suami isteri ni, tumpang menumpang je hidup. Saling kuat menguat je. Kita ni saling, suami kita menguatkan kita untuk mencintai Allah. Dan isteri kita menguatkan kita untuk mencintai Allah. Itu cara dalam hidup kita. Baru kita tak akan kecewa dalam kehidupan kita. Ramai orang kita kan datang mengadu. Ustaz, suami saya macam ni, anak saya macam ni, keluarga saya macam ni. Kenapa kita asyik dalam hidup kita nak cari orang sempurna dalam hidup? Tak mungkin jumpa. Kita tak akan berjumpa dalam hidup kita demikian. Bercintalah dengan Allah. Bila kita bercinta dengan Allah, kita akan rasa puncak kesempurnaan, kecintaan dalam kehidupan. Itu beza dipanggil. Bahkan semua perkara negatif itu, bukankah dia puncak tumpuan? Bukan dengan mendengar muzik, hati menjadi tenteram. Bukan dengan mengambil dadah ataupun pil khayal, jiwa akan tenang. Bukan dan bukan. Dalam hidup kita ni, bukan demikian. Bahkan semua perkara negatif itulah sebenarnya banyak mengotori hati kita. Hati adalah tumpuan Allah Ta'ala kepada kita. Hati yang bersih akan mudah tunduk kepada suruhannya. Namun sekiranya hati itu kotor, tiada cahaya Allah yang boleh memasukinya. Ingatlah, hati yang kotor boleh membawa pelbagai bencana dalam kehidupan seorang. InsyaAllah kita sambung pada akan datang nanti. Dalam bab yang ke-44, Al-Quran dan Sunnah
menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah adik ipar kepada kawan baru meninggal dunia kemarin, kita baca doa lah, mudah-mudahan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir dhunubana waghfir dhunuba dzul kifli nardin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdilhu daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa a'izhu min azabil qabr wa azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.